Bila Peguam Negara telah memutuskan untuk tidak meneruskan pendakwaan tersebut, tangan mahkamah terikat. Mahkamah tidak tentukan. Mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk meneruskan atau mendakwa individu tersebut lagi selagi pendakwaan tidak bawa semula ke mahkamah sebab DNAA. Saya nak ceritakan sikitlah perbezaan antara kes Zahid dan Mahyudin, dan saya nak explain. Ini bukan kerana saya ni jurucakap PN, tapi saya nak kena explain fakta di sinilah, sebab ramai yang tak faham dan ramai yang kata, oh dah Mahyudin dah bebas, samalah Zahid belum bebas. Pertamanya, saya nak bagi tahu bahawa kita perlu memahami fungsi semua pihak dalam sistem keadilan jenayah di Malaysia. Pertama, Peguam Negara mempunyai budi bicara penuh dan mutlak untuk mendakwa individu jika individu tersebut melanggar mana-mana undang-undang di Malaysia as per Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Kedua, setelah individu itu didakwa oleh Peguam Negara, individu itu of course berhak untuk dibela oleh Peguam, dan pendakwa raya yang dilantik oleh Peguam Negara mempunyai beban untuk membuktikan elemen-elemen jenayah yang didakwa atas beban bukti melampaui keraguan yang munasabah, beyond reasonable doubt. Manakala peguam bagi tertuduh hanya perlu menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Ketiga, ini penting ni, fungsi mahkamah is a referee. Mahkamah ni adalah untuk mendengar keterangan atau hujahan yang dikemukakan oleh dua-dua belah pihak dan membuat keputusan berdasarkan keterangan di hadapannya. Dalam kata lain, peranan mahkamah hanyalah bertindak sebagai pengadil. Mahkamah tidak terlibat dalam pendakwaan ataupun pembelaan individu tersebut. Jadi perbezaan antara kes Zahid dengan kes Mahyudin. Dalam kes Zahid, mahkamah telah putuskan bahawa beliau berdasarkan kepada bukti-bukti yang telah dikemukakan setakat ini, pendakwaan telah membuktikan bahawa terdapat kes prima facie. Apa maksudnya? Sebab saya tengok dalam komen media sosial ramai yang kata prima facie ni. Maknanya, hakim telah mengatakan bahawa ada kes untuk dijawab. Sebab itu beban adalah kepada Datuk Seri Zahid untuk memberi keterangan bahawa beliau tidak bersalah berdasarkan pertubuhan-pertubuhan tersebut. Maka you are asked to enter defense lah, untuk membela diri. Tetapi di sini, setelah ada kes prima facie, setelah pendakwa raya sendiri yang dilantik oleh Peguam Negara bawa kes, ada kes prima facie, Zahid kena jawab, kena bela diri, tetapi Peguam Negara telah memutuskan dengan budi bicaranya untuk tidak meneruskan pendakwaan yang mana beliau berhak melakukannya di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dan apabila Peguam Negara telah memutuskan untuk tidak meneruskan pendakwaan tersebut, tangan mahkamah terikat. Mahkamah tidak tentukan. Mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk meneruskan atau mendakwa individu tersebut lagi selagi pendakwaan tidak bawa semula ke mahkamah sebab DNAA, discharge not amounting to acquittal. Peranan mahkamah selepas Peguam Negara memutuskan untuk tidak meneruskan pendakwaan adalah sama ada bagi DNAA ataupun dilepaskan tanpa dibebaskan ataupun dilepaskan dan dibebaskan. Tapi dalam kes ini mahkamah telah pun setuju dengan permohonan daripada Peguam Negara DNAA. Tapi dalam kes Mahyudin, nak ringkaskan cerita ni, mahkamah telah menolak pertuduhan yang dikemukakan oleh pendakwa raya. Mahkamah telah memutuskan dalam kes Mahyudin pertuduhan tersebut antara lain cacat kerana maklumat atau elemen-elemen kesalahan dalam pertuduhan tersebut adalah tidak mencukupi. Dalam erti kata lain, dalam bahasa mudah, mahkamah telah membuat penemuan bahawa pendakwa raya gagal untuk menunjukkan bahawa ada elemen kesalahan yang dilakukan oleh Mahyudin. Jadi langit dan bumi untuk pendengar keluar sekejap. Satu, mahkamah putuskan dalam Mahyudin punya kes, there is defect kepada prosecution punya kes. Memang ada masalah kepada pendakwaan yang dibuat. Tetapi dalam kes Zahid, bukan mahkamah yang putuskan. Ya, technically yes. Tetapi keputusan untuk menghentikan proceeding adalah kuasa mutlak Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan. Soal di sini, Syaril, adalah sama ada Peguam Negara dapat arahan ataupun tidak.
Tapi walaupun kita tak boleh membuat tuduhan, tapi come on, kita tidak lahir semalam lah, Syaril. Ya, dia tak lahir semalam. Dan apa yang KJ jelaskan tentang perbezaan itu agak mudah untuk dipaham bagi sesiapa yang objektif